Kita tepat pukul 9 suku pagi. Okey, saya akan mulakan kita punya kursus pendek kita pada hari ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua warga KVD Shazi yang berada bersama kita dalam Google Meet untuk kursus pendek kita Excel pada pagi ini, yang berusaha Tuan Timbalan Pengarah Akademik iaitu Puan Azizah binti Ahmad, barisan pengurusan Kolej Vokasional Datuk Seri Abu Zahar Isnin, barisan-barisan ketua jabatan, barisan-barisan ketua program, dan tidak dilupakan para pelajar yang dikasihi sekalian. Jadi, selamat datang kepada kursus pendek kita pada pagi ini. Saya tidak ingin permulaan ini saya tak ingin panjang dulu kerana saya ingin menjemput Tuan Timbalan Pengarah Akademik Kolej Vokasional Datuk Seri Abu Zahar Isnin iaitu Puan Azizah binti Ahmad bagi menyampaikan sedikit taklimat dan juga sepatah dua kata bagi program kita pada pagi ini. Saya dengan ini menjemput Puan Azizah bagi menyampaikan taklimat dan juga ucapan. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar ya? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Haji Ustaz Syafarin selaku penyelaras kepada program jadual bersepadu PDPR kita khusus bagi pelajar-pelajar diploma. Okay, dan juga kita alu-alukan kepada mana-mana pelajar yang ingin turut serta, tiada halangan untuk kita. Okay, contohnya macam saya, dalam masa yang sama saya ada kelas tahun 1 SVM. Kita pun faham silibus pun kita dah habis. Okay, banyak perkara-perkara yang kita dah buat untuk ulang kaji persediaan untuk PA. Jadi saya undang ataupun saya mohon pelajar-pelajar saya pada waktu sekarang ni adalah waktu PDPR jadual 1 SVM CTP. Jadi saya ajak sekali join untuk bengkel perbengkelan kita pada pagi inilah. Okay, jadi tiada halangan mana-mana dan mana-mana juga pesyarah-pesyarah yang berkesempatan ataupun yang nak turut serta dalam perbengkelan ini kita alu-alukan juga. Okey, tujuan kita membuat bengkel ini adalah salah satu daripada permintaan ataupun cadangan daripada pihak ahli jawatan kuasa PIBG kita, di mana terdapat ataupun ada permintaan keperluan terhadap pelajar-pelajar ataupun anak-anak mereka untuk mendapat sedikit ilmu ataupun mengetahui sedikit sebanyak berkenaan dengan Excel. Di mana dimaklumkan Excel ini sangat membantu atau sangat diperlukan oleh anak-anak mereka untuk tujuan salah satu keperluan daripada laporan PA ataupun keperluan semasa membuat laporan semasa mereka menjalani OJT. Okay, jadi disebabkan keperluan itu kita pun ada kelapangan masa ataupun lebihnya waktu PDPR kita yang masih lagi kita perlu diisi. Okay, dan memandangkan rata-rata silibus ataupun mata pelajaran yang kita dah mengajar pun dah selesai dan ulang kaji pun telah kita lakukan beberapa minggu. Okay, jadi terdapatlah kelopangan masa yang boleh kita isi. Okay, setelah dibincangkan di peringkat pengurusan dalam masa yang terdekat ni Ustaz, kita rancang rasanya hari Jumaat tak silap. Ya, hari Jumaat petang. Hari Jumaat petang dengan bersemangatnya Ustaz kita selaku penyelaras membantu kita menjayakan ataupun kita cubalah sebaik mungkin untuk melancarkan perbengkelan ini ataupun jadual bersepadu untuk PDPR DVM ni lah. Okay, dan saya berharap apa yang kita dapat berikan walaupun tidak banyak, seminimum ataupun seasas yang boleh diberikan kepada pelajar-pelajar dapat digunakanlah untuk keperluan pelajar sama ada dalam semasa nak menghabiskan diploma ini
untuk menyelesaikan PA ataupun semasa nak digunakan semasa menjalani OJT nantilah. Okey, sekiranya ada kekangan ataupun ada kekurangan nanti di dalam program ini ataupun di dalam perbengkelan ini, kita sama-sama cuba untuk mencarikan penyelesaian ataupun membuat penambahbaikan. Dan sekira mana-mana pelajar yang memerlukan apa yang kami tak tahu ataupun kami tak pasti keperluan anak-anak pelajar, okay, maklumkan kepada Ustaz Syafarin untuk kita sama-sama mencari apa yang keperluan yang sebenar ni yang pelajar-pelajar inginkan. Okay, jadi cikgu berharap ataupun saya berharap perbengkelan ini kita jalankan bukan dalam bentuk satu hala. Okay, kita berharapkan program ini kita jalankan dalam dua hala, di mana kami memberikan apa yang kami rasa perlu untuk anak-anak pelajar. Dalam masa yang sama pelajar-pelajar berikan apa yang keperluan sebenarnya kepada pelajar dan ataupun apa perkongsian yang anak-anak ada yang perlu dikongsikan kepada rakan-rakan yang lain. Okey, saya berharap pembengkelan ini dapat kita jalankan dengan lancarnya. Okey, dipermudahkan urusan kita, insya-Allah. Apa yang terbaik itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kekurangannya adalah pada kami di pihak pengurusan yang kita insya-Allah lah buat penambahbaikan. Okey, itu saja. Diharapkan anak-anak yang dah join ini sampaikan kepada pelajar-pelajar yang lain supaya kita dapat maksimum pelajar-pelajar dapat apa yang kita usahakan untuk digunakan bersama. Itu saja. Okay, insya-Allah. Amin. Alhamdulillah, jazakillah khair kepada timbalan pengarah akademik kita iaitu Puan Azizah binti Ahmad di atas kesudian menyampaikan sepatah dua kata bagi permulaan perbengkelan kita dan juga kursus pendek kita pada hari ini. Maka bagi facilitator pagi ini saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Ustaz Haji Safarin bin Osman, Ketua Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Kemudian saya juga bersama dengan Cik Fakhruddin bin Kamis, juga pensyarah daripada Kolej Berkecuali Datuk Seri Senin dalam Jabatan TMK juga. Okey, kita terus mulakan. Saya nak bagi kita punya penerangan faham. Saya tak pasti kedudukan sebab kita tak buat prates bagi kita punya Excel ni. Kita tak tahu daripada mana background, maksudnya daripada mana tahap penguasaan semua sekali peserta kita dalam kursus kita pada pagi ini, perbengkelan kita, perkongsian kita lah pada pagi ini. Jadi saya akan bermula daripada A. Daripada mula saya perlu adil lah. Jadi kalau kata siapa yang dah expert dan sebagainya, just boleh dengar. Tapi kalau siapa yang memang tak tahu, so satu tambahan ilmu. So saya akan bermula daripada permulaan sampailah rasanya saya akan menggunakan, saya akan terus buka saya akan terus share kita punya apa yang akan kita guna. Okey. Saya akan menggunakan Kementerian Pelajaran punya, boleh nampak ke saya punya skrin? Boleh. Okey. Saya akan menggunakan saya akan menggunakan Kementerian Pelajaran punya self access. Dia sebenarnya self access learning module untuk ICT literasi. Jadi sebenarnya kita boleh go through benda ni secara sendiri untuk kita tahu dan juga kita explore semua sekali Excel. Akan tetapi untuk kali ini kita akan go through bersama-sama, kita akan tengok pembelajaran ni bersama-sama. Cuma modul ini menggunakan Excel 2003 tapi sekarang ni kita akan menggunakan Excel 2016 lah. Tapi tak ada masalah, benda tu konsepnya sama, cuma perbezaannya dia punya advance je lah. Kalau contohnya dulu dia punya dia punya sel tu 256,000, sekarang ni dah jadi 1.7 juta. Dan kita akan tengok satu persatu lah. So kita akan guna daripada ni modul kita gunakan. Yang mana sebelum dapat boleh download. Okay. Jadi kita akan untuk khusus kita pada minggu ini ataupun 2 hari ini kita akan menggunakan modul 1 dan modul 2 sahaja
Tapi sebelum saya bermula, secara keseluruhan, saya nak maklumkan kepada semua, insya-Allah kursus kita ini selama 2 hari, daripada hari Isnin, hari Selasa kita akan cuti 31 Ogos iaitu hari kebangsaan, hari kemerdekaan. Kemudian hari Rabu kita akan sambung semula. Perjalanan kursus kita sebagaimana jadual yang telah kita share pagi ini, iaitu daripada pukul 9 sampai pukul 10.30, pengenalan daripada saya dan Cikgu Fakhruddin. Kemudian selepas daripada itu kita akan masuk kepada perbengkelan yang akan ataupun akan bersama dengan pelajar-pelajar akan bersama dengan guru yang mengajar pada waktu itu. Mengikut jadual yang telah diberikan oleh Puan Azizah tadi. Okey, kemudian hari Selasa pukul 9 sampai hari Rabu pukul 9 sampai pukul 10.30 juga saya akan ada juga pagi itu bersama dengan Cikgu Fakhruddin dan semua guru-guru yang ada pada hari Rabu. Kemudian perbengkelan juga akan berlaku selepas daripada itu. Kita akan tengok apakah tugasan-tugasan yang kita kena buat. Okey, perjalanan kursus kita dia mudah saja, simple dan mudah. Okey, perjalanan kursus kita pada pagi ini saya akan tak buat pengenalan dan juga apa pembelajaran yang kita belajar bagi modul 1 Excel. Kemudian pelajar akan buat apa yang telah saya ajar tadi di dalam perbengkelan bersama dengan guru-guru. Kemudian pelajar akan sambung semula tutorial pada petang bersama dengan guru-guru yang mengajar pada waktu itu. Kemudian pada hari Rabu saya akan masuk semula untuk modul yang kedua. Untuk modul yang kedua, kemudian selepas daripada itu pelajar akan membuat perbengkelan sekali lagi. Kemudian pelajar akan ada tutorial bersama dengan guru-guru sekali lagi. Kemudian kita ada hadiah bagi pelajar yang dapat membuat presentation dan juga membuat satu hasil Excel yang terbaik. Satu kelas akan diwakili oleh satu kumpulan sahaja dan kita ada hadiah yang akan disediakan oleh PIBG. Saya difahamkan oleh Puan Azizah, PIBG akan menyediakan hadiah kepada pelajar-pelajar yang berjaya mendapat kedudukan 1, 2 dan 3 bagi Excel terbaik. Maksudnya penghasilan Excel terbaik pada kursus pada hari ini. Jadi saya harapkan semua boleh fahamlah kita punya perjalanan kursus kita yang mudah dan simple. Kemudian pada hari Khamis juga kita ada PowerPoint. PowerPoint akan fasilitatornya ialah Puan Haja Juwita dan juga Puan Fadilah yang akan arrange untuk pada hari Khamis. Kemudian saya difahamkan oleh Puan Azizah kita akan ada penutup penyampaian hadiah kepada pelajar-pelajar yang berjaya menghasilkan Excel dan menghasilkan PowerPoint. Penutup akan diberikan oleh Puan Pengarah lah bagi kursus pendek kita pada minggu ini. Jadi itu kita punya perjalanan kursus kita pada pagi ini, pada minggu ini. Saya harap semua dapat apa yang ingin saya sampaikan dan faham apa yang saya maksudkan. Kalau ada apa-apa persoalan, boleh angkat tangan dan bertanya kepada saya untuk kita kongsi dulu kalau apa-apa yang ingin ditanya sebelum saya bermula. Ada apa-apa yang ingin ditanya ataupun ada sebarang persoalan daripada pelajar ataupun guru-guru yang terlibat. Boleh on mic dan tanya. Okey, di chat pun tak ada apa-apa soalan. Setakat ni tiada ada yang angkat tangan untuk bertanya. Rasanya semua faham apa yang ingin saya sampaikan. Semua okey ke? Okey Ustaz, okey. Okey. Kalau okey, so saya akan terus mula kita punya modul, okey? Okey. So kita akan mula modul. Okey, yang ada salinan modul saya semua sepatutnya ada lah supaya senang untuk kita jalankan kursus kita. Okey. So yang pertama,
kita cakap, kita buat dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu kita campur sebab modul kita dalam bahasa Inggeris. So name of modul kita ialah Introduction to Microsoft Excel 2003, tapi kita akan menggunakan apa-apa yang modul yang ataupun apa-apa Excel yang semua peserta gunakan, okey, kita akan gunakan. Okey. Learning outcomes ialah the student should be able to state the step to launch spreadsheet software. Jadi pertama kita boleh launch lah. Kemudian launch a spreadsheet application, state and identify features in spreadsheet application and demonstrate understanding of user interface state, the main toolbar in spreadsheet software. List icons in standard formatting, formula and charts toolbar, create a new worksheet using spreadsheet software, enter data into new worksheets, copy, cut, paste and delete data, save the worksheet. Okay, ini learning outcome, LO yang perlu kita dapat bagi modul 1 kita. And then knowledge and skill yang perlu kita ada, yang kita perlu dapat dalam hujung kita punya kursus modul 1 ini, maksudnya hari inilah. Kita boleh open, save and close workbook, create new workbook, close workbook, exit application, type data, copy, paste, cut and delete. At the end of the module, students should be able to produce invoice worksheet. Okey. Di habis modul kita pada hari ini, pelajar akan dapat buat worksheet sebegini. Okey, worksheet sebegini. Akan tetapi ini kita punya modul, tapi untuk pelajar punya presentation nanti, maksudnya setiap pelajar yang perlu submit dia punya presentation nanti, dia akan buat invoice berdasarkan kelas masing-masing. Contohnya dia daripada Jabatan TMK, daripada ISK contoh, jadi dia akan buat ISK punya invoice. Maksudnya dia boleh letak koperasi dan sebagainya ataupun syarikat, apa-apa dia nak buat tapi berkaitan dengan komputer. Yang ini dia buat invoice barangan, alat tulis lah sebab koperasi. Kalau kata dia datang daripada peruncitan, mungkin peralatan barang-barang peruncitan lah, tepung, beras dan sebagainya. Tapi kalau dia datang daripada IPD dan sebagainya, maka mungkin dia akan mengeluarkan dia punya perkhidmatan, software, pembuatan sistem dan sebagainya, dia punya invoice. Kalau dia datang daripada ikut kepada kursus dia, so invoice dia berdasarkan itu tugasan dia. Nama dia jangan guna Koperasi Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru lah, Jalan Lombong Kota Tinggi. Tapi dia punya format dia sebegini, akan tetapi semua berdasarkan masing-masing punya program. Okay. So dia terus kepada aktiviti 1 iaitu launch Microsoft Excel, iaitu dia klik start button at the taskbar, klik all programs, klik Microsoft Office. Okey, bila dah sampai kat sini, modul ni dah sampai kat sini, saya rasa saya perlu pancarkan yang ada dalam laptop saya lah supaya benda tu live lah kita boleh buat. So kita akan ikut berdasarkan yang itu. So saya akan stop sharing yang ini. So tuan-tuan dan puan-puan boleh terus tengok apa yang saya share di laptop saya lah. Okay. So saya akan sharing saya punya screen terus. So kita bermula daripada keluarkan start button. Okay. Okay, so saya akan share saya punya screen. Okay. So, boleh nampak Okay Semua okey ke? Boleh Ustaz, okey. Okey, bagus. Sebaik Wan Salmia ada bagi respon. Cikgu Wan Okey. So untuk keluarkan ini saya kena, mungkin yang ini benda ni simple je tapi sebab semua orang dah tahu kan. Akan tetapi saya kena fair lah sebab kita mula daripada awal. So kita buka kepada all program, kita tengok pada kita punya modul, dia mula start. So start saya ni macam shell ni lah. Walaupun Windows 10 tapi kita buat saya pakai shell yang lama. Maksudnya kemudian dia pergi kepada programs. Kat sini kalau ada, mungkin ada kat Excel kat sini yang dia dah buat yang dia dah ringkaskan, tapi kita tak nak yang macam tu, kita nak keluarkan daripada all program.
Kat sini dah ada dah sebab kita dah pernah buka. Okey, kita buka pada all program, kemudian dia akan keluar program. Kemudian dia akan tengok kepada office lah. Okey, office ni office tool tapi kita nak tengok kepada Excel. Okey, kat sini Excel. So kita terus klik Excel. Okey, so dia keluar Excel. Boleh nampak Excel ke? Boleh. Boleh okey. So saya tak buka besar, saya tak buka okey, saya buka besar lah supaya mudah untuk kita nampak. Okey, tapi kalau tanya tak nampak muka pula. Okey. So kita dah buka, dah keluar ni. Okey. Kalau saya tanya ni, kat sini kalau kita ikut pada modul ni, kemudian dia kata kat sini dia dah beritahu kan apa kat kita punya screen ni ataupun kita punya sheet ni. Okey, apa dia punya, apa benda nama-nama dia? Apa benda nama-nama yang ada kat dalam tu? Okey, kat sini dia sebut pertama sekali nombor 1 main menu. Main menu yang atas ni lah. File, home, insert, page, formula, data, review, view. Okey. Kat sini kalau kita tengok kat sini, kita boleh tengok kat sini daripada mula lah. Daripada mula. Ni okey, ni dipanggil main menu. Kemudian kat sini ialah formatting menu. Ni formatting menu. Kemudian kat sini standard menu. Yang ini yang 4 ni standard menu lah. Kita panjangkan kot. Boleh nampak. Okey. Okey, yang ini main menu, main. Okey, main menu ni dulu untuk 2003 kita boleh keluarkan, maksudnya kita tekan alternate dan kita tekan F, dia boleh keluar function tu lah. Kalau kata kita tak ada mouse kan, tapi zaman sekarang ni kita dah tengok semua dia tak ada keluar mouse lah. Semua pakai guna mouse. Dulu kalau tak ada mouse pun masih boleh function. Contohnya alternate F, dia akan keluarkan, okey ni function ni. Bila kita tekan alternate, dia akan beritahu kita N ni, kalau kita tekan I ni info, alternate I dia akan keluar info, alternate O dia akan keluar open. Okey. Kalau kita tak guna mouse lah. Kalau kita tekan alternate juga, okey, kita nak insert alternate N. So dia akan keluar insert, alternate P dia akan tukar page layout, alternate M dia akan keluar formula, alternate A. Kalau seandainya tiba-tiba mouse kita tak function lah, kita boleh buat benda tu. Okey. Kemudian kat sini dipanggil standard formula bar. Okey, formula bar yang kat sini lah. Okey, ni formula bar. Ni formula bar. Kita apa saja formula yang kita masukkan dia akan pergi ke situ. Okey, kat sini dipanggil formatting bar, formatting toolbar. Kat sini formula bar, yang ini standard bar. Okey. Clear kot. Okey, kemudian yang ini dipanggil active cell. Okey. Active cell, yang ini dipanggil column heading. Column heading, yang ini atas ni lah, column heading. Ni column, okey, yang ini row. Ni heading bagi row, heading bagi column. Okey. Heading bagi row, heading bagi column. Kalau siapa terror, ada berapa row kat sebelah kiri ni untuk Excel 2016 sekarang? Ada boleh jawab ke? Susah soalan tak? Kalau siapa jawab, saya bagi hadiah peribadi lah. Tak dapat kot. Ada tahu ke ada berapa row belah kiri tu? Tak terkira. Tak terkira. Okey, bila saya nak mengajar itu, Unlimited. Okey, Cikgu Aizah cakap unlimited, Hafizi cakap, Hazimi kata limit ada tak terkira. Okey, saya malam tadi saya kira. Bila saya nak mengajar saya kira. Dia ada 1,485,076 sel. 1 juta. Saya kira malam tadi. Okey. Okey, tak apa. Yang itu nanti kan kita tengok pada 2003 nanti ada berapa. Sebenarnya dia ada dalam kelas kita, dia ada beritahu lah. Okey.
Okey, untuk yang ini okey. Okey, yang ini dikata active cell. So ni document window, ni document window, status bar. Okey, status bar bawah ni, status bar bawah ni, ready ni, ni status bar kita lah. So maksudnya tak ada masalah lah kita punya sekarang ni. Book Excel kita ni tak ada issue. Okey. Apa tu? Okey. Syazran, Muhammad Syazran, okey. Ada nak tanya ke? Maaf Ustaz, maaf. Boleh. Tadi saya cakap dengan adik saya, maaf. Okey, tak apa. Okay, tak apa. Sebab ada angkat tangan ingat kan, dah ada nak tanya kan? Okey, untuk main menu tadi, macam saya dah cakap tadi, untuk main menu tadi, kita boleh aktifkan dengan menggunakan alternate, kalau kata kita tak ada mouse lah. Tapi zaman sekarang ni kalau tak ada mouse, memang orang pergi cari mouse lah. Okey. Kalau kita tengok muka surat seterusnya, kita dah beritahu tadi formatting menu semua dah okey, rasanya tak ada apa-apa isu. Okey, tadi saya cakap tadi ada sejuta kan. Okey, mungkin percaya ke tak percaya Ustaz kelentong saya ke apa. Okey. Saya dah buat modul kita ni semalam, saya dah buat untuk yang ini. Kemudian saya cuba kira berapa sel yang aktif. Okey, yang di akhir, maksudnya dia sebenarnya bukan unlimited Ni pengakhiran dia. 104856 untuk dia punya kita punya bahagian row bahagian kita punya row sebelah kiri ni ada 104856. Untuk bahagian kolom dia sampai XFD. Ni pun beratus ribu jugalah. Okey, kalau kata yang kita punya modul yang 2003 dia kata for each worksheet in Microsoft Excel it consists of 256 kolom. Pada waktu tu lah, ni 2003 pun cerita. Dan juga bagi row dia consist 65,536 row pada waktu tu. Tapi sekarang ni dia dah pergi kepada 1 juta lah. Okey. Okey, kita teruskan kepada kita punya modul. Okey. Saya akan go through berdasarkan modul kita, okey? Okey. So kat sini dia kata creating worksheet. So kita nak create worksheet first lah. Jadi dia kata kat sini kita nak buka worksheet kita guna klik file at the main menu. Ini main menu kita tadi. Klik file and then dia kata klik new. So dia akan open macam ni. Blank workbook, welcome to Excel formula tutorial. Dia ada tutorial kat sini. Pivot table, power query, dia ada macam-macam pie chart dan sebagainya tutorial. So tutorial sendiri pun dalam Excel pun dia dah sediakan sebenarnya. Nak buat personal budget, season illustrated, color photo, kalender dan sebagainya. Jadi ni kalau ada pelajar-pelajar nanti nak present, so boleh gunakan yang ada kat dalam ni untuk dia masukkan color dan sebagainya lah. So mungkin dia akan dapat menang nombor 1 lah. Kalau dia masukkan just simple sangat tu mungkin tak boleh nak menang lah macam tu. So untuk standard basic yang pertama, kita nak buka blank workbook. Kita akan blank workbook, kita akan klik yang ini lah. So kita klik blank workbook yang ini, dia akan buka satu workbook yang lain. So sekarang ni saya ada book 3 book Excel. Okay. Kalau kita nak pakai control ataupun alternate guna control pun, control N pun boleh juga. Kita boleh keluarkan worksheet yang baru. Tapi kita nak kena tahu apa dia punya format ataupun apa dia punya command. Contohnya nak tahu command, kita tekan alternate ni, nanti dia akan beritahu command apa. Nampak kan? Nampak tak? Nampak. Command ni dia akan keluarkan N dan sebagainya kan. Okey, yang ini command yang kita perlu guna kalau kita nak guna pakai keyboard. Kalau kita tak ada mouse lah. Okey. Tekan alternate dia akan keluar tu. Okey. Okey. Dan sekarang ni kita masuk pada aktiviti yang keempat, iaitu entering data. Okey, entering data. So mudah je lah. Dia sebenarnya Excel ni sebenarnya lebih
lebih fleksibel berbanding dengan Word. Cuma Word ni biasa sebab dia mudah untuk kita gunakan. Cuma sebenarnya kalau Excel ni dia kelebihan dia kita boleh tulis berbanyak yang kita ada, kemudian kita boleh jadikan dia dalam satu muka surat dan kita boleh setting berapa besar kita nak. Kita nak print dalam A3 boleh, kita nak print dalam A4 boleh. Kemudian kita boleh setting berapa ikut muka surat dia macam ni. Okey, ni ada dia create ada muka surat dan sebagainya. Jadi itu lebih memudahkan lah. Memudahkan sebenarnya kalau kita nak ni. Sebab itulah orang industri ni dia suka pelajar-pelajar yang pandai Excel. Sebab dia kalau pandai Word ni dia boleh tulis surat je. Tapi kalau Excel ni dia dah siap masuk formula, dia boleh semua benda tu dah boleh buat. Dan dia boleh type benda-benda juga. Sama je macam kalau kata kita tak nak jadikan dia Word pun boleh. Dia boleh function sebagai Word, tapi Word tak boleh function sebagai Excel lah. Tu kelebihan Excel lah. Excel ni dia boleh function sebagai Word, tapi kalau Word dia tak boleh function sebagai Excel. Excel ni lebih besar lah sebenarnya function dia. Okay? Itu kelebihan dia. Kalau ada apa-apa nak tanya boleh terus boleh interrupt lah, tak perlu ni lah. Okay. So kat sini dia kata enter a title in cell 1. Okay. Terus saya ikut kepada modul kita. Kat sini dia kata macam mana nak masuk. Kalau kita macam mana cara kita nak masukkan data kat dalam cell. Okay, first dia kata boleh klik cell A1. Okay, kita klik cell A1 kemudian type title. Okay, type title. Kita kat sini kita punya modul koperasi. Okay, koperasi sekolah menengah. Sekolah menengah kebangsaan Bandar Baru. Okey. Okay, press enter key. Okey, bila dah siap masuk tu kita enter. Okey, dia akan pergi kepada A2. Okey, kita ni A, yang ini untuk apa ni kolom A, yang ini row 2. So kat sini dia punya ni lah, A2 maksudnya sini lah. Kalau kita kat sini so dia akan jadi A1. Kalau kat sini dia akan jadi B1. Sini C1. Sampailah berbanyak kita nak ni. Okay. So dah dapat masuk. Okay. So dah dapat masuk. Dia kata enter a text in cell A2 Jalan Lombong Kota Tinggi. Okay. Dia suruh masukkan lagi Jalan Lombong Kota Tinggi. Kita klik juga. Jalan Lombong Kota Jalan Lombong, okey, Jalan Lombong Kota Tinggi. Okey. Enter. Okey. Sel A3 dia suruh masukkan Johor. So, Johor. Enter. Okey. So selesai. Kemudian dia suruh masuk enter text below. In cell A5, type customer. In cell A6, type name. In cell B6, type computer club. In cell D6, type invoice number. Semua dapat ke ni? Semua dapat ke yang modul kita ni? Boleh ikut tak? Boleh je kan? Dia sebenarnya kalau bagus dapat ikut sama-sama berdasarkan tu. Saya buat, semua buat. Jadi baru boleh dapat lah. Tapi tak apa. So sekarang ni saya buat, yang lain tengok, nanti kan lain buat pula lah. Pun boleh juga, tak ada isu pun. Okay, bila saya pun dah type siap semua. Type ikut kepada arahan yang dia suruh bagi tu, enter text below, customer name, computer club, invoice, number, G105, address, SMK Bandar Baru Uda, date dan sebagainya. So dia pun keluarlah macam ni. Okay. So dapat macam ni. Macam mana dia suruh buat? Dia suruh buat kat sel A6. A6 dia suruh buat nama, name. Okey, kita pun masukkan name. Kemudian kat E6 dipanggil suruh masukkan G105. Okey, tak apa. Kalau macam tu kita terus ikut je berdasarkan modul ni. Yang lain okey ke saya buat berdasarkan modul ni?
Saya buat satu-satu ke macam mana? Saya dah siap, dia punya modul tu dah siap dah. Nak ikut satu-satu ke? Boleh Yang lain Ustaz. okey ke? Ha? Boleh, boleh. Boleh Boleh, boleh. Ikut start lah kalau macam tu. Kita ikut ikut step Hmm. Okey. So saya tengok pada, okey, so dia kata kat sini in cell 5, A5. So dia kata A5. A4 ni, okey, dia suruh masukkan invoice. Okey, so kita pun type invoice. Invoice. Okey. When info kita enter, kat A5 dia suruh masuk customer. So customer. Okey. Kemudian A5 dia suruh masuk customer, A6 dia suruh masuk name. A6 dia suruh masuk name. Okey, name. Ni A6, ni customer. Okey, sekejap. Customer dia suruh masuk ni kan. So name ni tak boleh masuk kat customer lah. Okey. Okey, customer dah ada kat sini. So kita kena klik A6 ni punya, baru kita boleh masukkan name. Okey, lepas tu B6. B6, okey, B6 dia suruh masukkan computer club. Betul B6 computer club. Okey. B6. Yep. Name tu kalau tengok contoh tu kat bawah tu. Macam mana? Dekat bawah customer kalau tengok contoh tu agak salah. Customer A5 kan? A6 tu bawah dia kan? Macam mana? Customer name. Oh, sikit kan? Sekejap. Okay. Customer. Oh, A6. Sorry. Jadi kita boleh belajar delete sekali. Okay, kita ni terima kasih pada yang yang alert. Okay, customer A6 name kan? A6 name. Lepas A6, B6 computer club Computer club. Okay, lepas B6 computer club D6. Okay, DC maksudnya tak ada Okay, D dia semua masuk D, okay. D invoice number. Invoice number. E6. Okay, E6. Kita nak masuk E6. E6 G105. G1085. Ni kita tak belajar wrap tag dulu kita belajar ikut modul je kita tak campur nak wrap balik ke apa nanti dulu Okey, kemudian A8 okey. A8 address. Kalau salah beritahu takut kadang-kadang saya pun tak perasan ni. Address B8 SMK Bandar Baru Udah. Okay, Bandar Baru Udah. Okay, D8 date. Okay, E8 bulan 9 05 B9. Okay, B9 bawah. Okay. B9 Jalan Lombong, Kota Tinggi. Lombong, Kota Tinggi. B10 Johor. Okay. D10. Okay, D10 dia minta masukkan LO number. E10 dia minta masukkan 12345. Okey. Kita buka muka sebelah. Okay, your screen will be shown below. Okay, so kita punya screen akan nampak macam ni.
Okay, check balik kat dalam kita punya modul. Sama tak? Kalau saya ni dengan skrin saya ni dengan ni macam sama. Cikgu-cikgu lain semua sama ke? Dengan pelajar semua sama ke? Sama. Okay, Alhamdulillah. Sama-sama. Sama Sama Ustaz. Alhamdulillah. Okay, so kita continue the next activity to save your workbook. Okay, save a workbook. Okay, kita nak save. So, save macam biasalah. Kita boleh guna dua. Save or save as. Command in file. So, kita ada save or save as. Okay. So, kat sini dia minta kita the following example show you can save a new document that you have opened in activity in a floppy disk. Oh, ni floppy disk. Dulu kita pakai floppy disk lah. Sekarang ni mana tak ada dah floppy disk. Kita akan masuk kat D lah. This document will be saving as try.xls in my document folder. Click file on the menu. Okay, so kita akan guna save as lah. Okay, save as. Okay, kat sini kalau komputer saya, this PC, dia kata tadi suruh masuk kat dalam dokumen. Tak apa, kita masuk dalam dokumen. Kita klik dokumen. So, dia suruh namakan sebagai try. Okay. Kemudian kita search sebagai Excel workbook. Okey. Kemudian namanya try.xls. Okey. Kemudian so save. Save. Kita save dalam dokumen je lah. Save dalam dokumen. Okey. Okey. Oh, maksudnya benda tu dah ada dah ada ke? So dia suruh keluar tukar lain. Tapi yang kalau kata yang tak ada lagi boleh je lah. Kalau macam tu saya cuba je lah masuk dalam data sahaja. Saya masuk kat dalam yang ni dah ada try dah ni. Kita letak try 2 lah Okay. Okay. Try kalau tuan-tuan dan perempuan, pelajar-pelajar semua masukkan try je lah. Okay, so save. Okay, so kita dah save kat dalam tu. Dah boleh masuk kat sini. Dia ajar masuk dalam floppy A lah. Kalau kata sekarang ni dulu kita pakai floppy A. Mungkin pelajar-pelajar pun dah tak dah tengok kot floppy A ni. Okay, sekarang ni dia kalau tu dia akan jadi sama ada kita punya hard disk ataupun kita punya USB drive lah ataupun kita punya pen drive. Okay. So notes, make sure you have inserted a diskette. Kita kalau nak simpan ikut modul ni, kita kena masukkan USB lah. Sekarang ni kita dah tak pakai disket dah untuk makluman semua. Okay, activity 6, close workbook. Okay, after document save, you can follow the next step to close it from your computer screen. Click file on the menu bar, click close to the current workbook. The following dialog will be displayed in the workbook is not saved. Kalau kata kita kat sini pun boleh lah kan. Dia kata kalau ikut kat sini, dia suruh buat kat sini, kita dah save dulu. Tapi kat sekarang ni dah tak ada kat sini. Dulu kat sini ada exit. Dulu waktu 2003 lah. Sekarang ni dah tak ada. So kita terus pakai pangkah ni kat sini je lah. Ataupun dia pun bagi function kat sini juga. Boleh dua. Kita boleh pangkah pun boleh juga Maksudnya kita boleh pangkah untuk tutup. Kemudian kita akan buka semula. Okay. So kita tutup kat sini. Okay, so kita dah settle lah untuk kita punya ni open an existing workbook. Okay, kita dah tutup, maka dah save dan dah tutup. Okay, bila kita dah save dan dah tutup, untuk aktiviti seterusnya kerja dua lah maksudnya. Maksudnya yang nombor satu punya modul, bukan satu punya modul lah, satu punya tajuk tu dah selesai lah. So kita masuk pada tajuk yang kedua. Tajuk yang kedua ni dia akan open, kemudian dia ada delete dan betulkan dan sebagainya. Okay, kita akan buka tu lah. Boleh kita terus sebab kita sampai 10.30 kita akan habiskan modul ni. Boleh terus Boleh. Kayak rehat-rehat kalau tapi yang awal boleh minum air. Bismillah. Okay. Tadi kita dah tutup kita punya ni. Kita dah tutup kita punya kita punya workbook tadi, Excel tadi. So kita nak buka semula lah. Okay, kita nak buka semula. Tadi saya simpan dia kat dalam saya punya D. So saya kena buka D saya balik lah. Okay, so
kat D dia tadi saya simpankan try 2 betul kan? So saya buka semula try 2 ni. Okay, try 2 ni saya buka semula. Okay, jadi kerja kita tadi open an existing workbook. Tadi ni tapi saya buka tadi kat dalam D tadi kan. Okay, tu cara pertama. Jadi dia tak ajar cara pertama macam tu. Jadi dia suruh buka kat dalam dokumen balik tu lah. Jadi tak apalah. Jadi yang penting kita dapat buka kat sini. Okay. Dia boleh buka beberapa cara lah. Kita buka kat file, kemudian kita open, kemudian kita cari balik try to ni pun, ataupun kita buka this PC, kita buka D kat mana saya simpan tadi, so dia akan ada keluar try to ni lah. Itu cara yang kedua. Maksudnya kita buka melalui Excel. Maksudnya kita dah ada lah. Tadi okey, saya tutup balik lah, takutkan terkeliru pula. Okey. Okey, yang ini kita pakai. Okey, kita dah ada kita nak buka melalui Excel. So Excel dah ada, kita buka file, kita buka open this PC, kita nak tadi kita simpan kat D. Okey, kita buka kat D, try to. Okey, kita open try to. Jadi open balik lah kita punya tadi. Kalau kita dah tahu tadi mana kita simpan, terus buka pun boleh. Kita buka D, kita buka terus pun boleh jugalah. Okey. Dua cara. Okey, kemudian activity 5. Kita buka activity 5. Kita boleh terus, kita dah buka kerja kita balik ni. Okey, apa dia suruh buat? Okey, enter the text below. In cell A12, cell A12 dia suruh masukkan number. A12 number. A12 number. Okey, dah boleh buat ikut sekali A12 number, B12 TOTL. B12 TOTL. TOTL. Oh, dia suruh kecil. Number dia suruh kecil Kena ikut nanti kan. Number dia suruh kecil. Number. Kemudian TOTL huruf besar. Kemudian C12 item. B12 quantity. QTY. E12 cost. F12 total. F12 betul F12 total. Salah cakap Okay. So dia kata your worksheet will appear as a following. So dia dah ikut macam sama kan? Sama sama macam kita punya modul. Okay. Okay, kemudian dia pergi kepada kerja yang ketiga. To change the content of cell A12, use the step below. Okay, klik A12. Dia kata dia letakkan number kat sini kan. Mungkin dia salah kot. Sebenarnya dia nak suruh tulis apa kan. Okay. Maksudnya dia kata klik A12, the content of the cell will appear in the formula bar. Kita klik kat sini, dia keluar kat formula bar. Formula bar kat mana? Kat atas ni. Okay, dia akan keluar kat sini. Okay, so dia kata cell A12, keluar, klik di sini, dia keluar kat sini. Okay, change the content to number. Okay, dia suruh tukar kepada number, NO lah. Okay, kita boleh dua cara. Dia suruh tukar kat sini kan. So kita tukar kat sini, NO, number. So kita tukar kat sini, dia tukar kat sini juga Okay. Tu cara dia nak ajar kita. Okay, kat sini boleh tukar, kat sini pun tukar. Okay, kemudian dia suruh edit. To edit the content of cell B12. So kita dah masuk mula untuk mengedit pula kan. Okay. Double click kat cell B12. Okay, B12, double click. Dia suruh double click. And notice the cursor will blinking. Nampak kan cursor kita bling-bling kan. Inside the cell instead of the formula bar. Tapi kat formula bar ni tak adalah kat sini kan, dia blinking kat sini. Okay, so dia kata dia suruh kita edit kat situ. Maksudnya kat sini lah, kat dalam cell bar, dalam cell ni lah, bukan kat sini. Cara pertama tadi dia suruh kita edit kat dalam formula bar ni. Okay, ini dia suruh masukkan A, tertinggal huruf A. Okay, A total. Okay. New center B total as below. Okay, so dia dah betul. Okay, tak ada masalah. Okay. Use either step 3 or step 2 to change the following cell content.
So C12 change item to item huruf besar. Okey, dia suruh tukar. Kita boleh pilih lah. Kita nak guna macam mana? Kita nak guna kat sini ke? Kita nak guna kat atas tu pun boleh. Dua-dua boleh. Kita nak tukar kat sini pun boleh. Quantity. Okey. Kita nak cost, dia suruh cost T C huruf besar. Okay, C huruf besar. Okay. Kemudian total T huruf besar. Okay, T huruf besar. Okay. Total. Okay, your worksheet will be shown as below. So dia kata dah settle apa dia suruh buat ni. So ikut sama macam ni. Jadi kita punya hasil sama kan? Dapat kan? Number, total, item, quantity, cost, total. Okey, semua cikgu-cikgu dan pelajar boleh dapat Semua dapat sama Dapat. Mantap. Okey. So activity 6. Activity 6, copy, paste and delete data. Okey, copy, paste and delete data. Okey, use the same worksheet to do these activities. You can cut and paste the data to another cell. Okay, highlight the cell A12 to F12. Okay, dia suruh highlight A12. Okay, ni A12. Okay, sampai F12. Okay, F12 dia highlight sampai total F12. Okay, kemudian dia kata klik icon copy in standard toolbar. Okay, kat sini icon copy. Kita kat sini kena tengok. Kalau kita nak senang, kita klik kanan je lah kan. Tapi janganlah sebab dia suruh ajar lain. Okay. Copy kat sini lah Nampak dapat Nampak Okay, kat sini copy. Kita klik copy. Kemudian dia suruh dah ada dapat situ, dia suruh pindah kat mana? Okay, dia suruh kata pergi kat nombor 13. Maksudnya move cursor to cell A13. Okay, A13. A13 and click icon paste to the highlighted cell will be copied in row 13 to F13. Okay, dia suruh kat sini, kita pun paste. Okay. So paste kat situ, dia akan terus paste daripada A13 kepada F13. Okay, clear? Apa tu? Yep. Tanya sikit boleh? Anda kata icon tu copy ke apa benda-benda yang kat atas tu tak ada dalam screen kan, tak keluar. Macam mana cara nak keluarkan dia? Tu pun tak erti. Oh, kalau yang itu kita kena kat dia punya ni. Okay, kat sini kita ada view. Kat situ dia akan letak apa ni formula bar, heading, grade line tu semua tu. Kat situlah kalau ada yang kita tak klik nanti dia akan hilang lah. Oh. Tengok kepada dia punya view tu. Tik dia tu kan? Tik-tik tu yang menyebabkan nanti dia hilang. Okay. Pernah buat tapi dah lupa. Okay. Terima kasih. Sama. Okay. Seterusnya dia suruh kita apa? Total okay. Highlight cell A13 to F13 and press delete. Dia suruh delete on the keyboard. The cell content from A12 to F12 will be deleted. Okay, so dia suruh delete A13 to F13. Dia suruh delete yang mana satu ni? Dia suruh delete yang atas kan? Okay, atas betul dia suruh delete bawah tapi yang hilang atas je mana dia cakap. Okay, salah juga. Okay, dia suruh delete. Tapi dia akan delete, nanti dia akan delete 13 terus. So dia nak delete yang inilah. Dia suruh highlight je lah. Kalau kita delete yang ini, dia akan delete satu row tu. Okay, yang ini kita akan suruh delete yang ini. So kita tekan delete. Ataupun kat sini lah delete pakai kat mouse keyboard lah. Delete. So dia akan hilang lah. Okay. Kemudian yang ada 13. Oh, dia suruh delete 12. Dia suruh dia 12 ke delete 13 highlight cell. Oh, dalam ni dia suruh delete 13. Tapi yang tinggalkan 12. Bawah ni mungkin dia silap kot. Okay, so kita delete 13 lah. Kita tinggalkan 12, okay? Okay. Save the workbook. Kita kalau nak save, ada dua cara lah. Kalau kata kita dah tadi, kalau kita save tadi, yang ini, dia akan terus save.
dia tak tukar apa-apa lah. Okay. Kalau kata kita save as, dia akan boleh tukar kepada nama lain dan sebagainya. So kita tadi dah proses save as tu kita dah buat. So kita terus save je lah, tak perlu tukar nama. Ataupun kita control S. Okay, dia pun dia akan save juga. Okay. Exit application. Exit application tak susah lah. Exit application, file on the menu bar. Kalau ikutkan dulu ada kat sini file on the menu bar ni ada exit exit Microsoft Excel. So sekarang ni benda tu dah tak ada, dia dibuang. You can also exit the application using icon. So icon kat sini icon pangkal in the title bar. Kat sini title bar kat sini Okay, kat sini title try to ni title. So kat sini boleh dia akan pangkal kat sini, dia akan pangkal lah. Okay, so pangkal maksudnya tutup lah untuk yang itu. Try to kita dah tutup. Okay. Kat sini pula aktiviti 8 aktiviti 8. Okay. Okay, untuk aktiviti 8 dia suruh buka balik lah. Dia suruh buka balik, so kita buka balik. Okay, macam tadi juga, macam mana kita nak buka. Kita boleh beberapa cara lah untuk kita buka. Boleh juga kita terus guna cara ni, kita buka file, kita buka open, kita tengok pada this PC ataupun kita terus dia dah sediakan dia punya apa ni, jalan shortcut ni, kita terus tekan lah. Okay. Okay, kemudian tadi kita dah ada. Okay, dia suruh buat, you can use cut and paste to transfer your data from one cell to another cell. Based on figure below, you can see the example how the data from row 13 transfer to another cell 14, cell A14 nanti F14. Highlight the location. Okay. Contohnya kata kita highlight ni, okay, kita highlight ni. Okay. Dia suruh highlight highlight, okay. Click right mouse button to display menu, then click cut. Okay, dia suruh ni menu, klik ni dia ajar pakai ni pula apa ni, klik kanan ni. Cut. Kemudian dia suruh kita pergi ke cut. Notice that selected cell will change the blinking line. Okay, dia ada blinking line. Place the cursor in cell A14. Okay, A14. Click right mouse button to display the menu. Okay. Kemudian klik paste. Okay, paste. Okay. Jadi dia kata the content of cell A13 yang kat sini tadi, 12 tadi kita, pergi ke 14 ni, so yang ni dah hilang, yang ni dia pindah kat sini. Kita cut, kita paste kat sini. Will be deleted and copied into cell A14 ke F14. So dia dah tukar kepada sini. Kita cut daripada sini tadi, pergi ke sini. Dapat sama Betul kan? Sama kan? Okay. Okay. Dia kata save and exit the application. Okay. Kita baca note dia tu. Note, copy and paste operation is similar with cut and paste operation, but the difference between the two operation is copy and paste operation is not delete the original data. The difference between cut and paste with copy and paste. Cut and paste, highlight data will be deleted from sentence when cut was clicked. Copy and paste, the highlighted data will not be deleted from sentence when copy was clicked. Macam tadi dia ajar kita copy paste, jadi data tu kita kena delete baru boleh hilang. Tapi yang kalau cut and paste ni, dia cut dan dia hilangkan daripada situ dan dia pindahkan kepada yang tempat yang kita nak. Okay. So kita dah dapat yang ini. Jadi pelajar-pelajar boleh buat yang ini, kemudian boleh kita akan boleh explore juga untuk modul 2. Tapi modul 2 kita akan buat pada hari esok modul 2 hari esok. Hari Rabu. Jadi yang untuk pengenalan kita selesai untuk hari ni saya selesaikan untuk hari ni. Modul 1 kita dah selesai daripada A sampai Z maksudnya. Untuk modul 1 dah selesai. Jadi pelajar-pelajar, cikgu-cikgu akan masuk ke kelas masing-masing untuk tengok pelajar buat pula
Pelajar buat juga dan kemudian dia boleh terus buat, jangan guna koperasi sekolah tukar kepada berdasarkan program masing-masing yang ini semua tukar pada ni dan kemudian dah boleh masuk item ni lah kalau nak masuk item ni, tapi kita belum belajar lagi. Kita akan ajar masuk item nanti esok. Tapi boleh explore lah kalau kata nanti kan ini sekejap dah siap kan, boleh je cikgu-cikgu dan juga pelajar explore modul 2, boleh juga dah boleh sum dan sebagainya nanti itulah. Kita akan belajar untuk esok lah. Untuk esok kita akan cover entering a data and formula, create table and border, save invoice. So dia akan jadi satu invoice lengkap. Okay. So untuk esok satu invoice lengkap bersama dengan dia punya sums, bersama dengan total boleh masuk. Tapi buat yang macam ni kita belum masuk lagi yang lain-lain untuk wrap tag dan sebagainya. Kita ada masa sikit, mungkin kita akan cuba share lah sekejap lagi. Okay, ada apa-apa nak tanya dulu sebelum kita nak ni? Kita boleh masuk soal jawab ataupun saya boleh tengok tip and trick yang ada yang boleh kita kongsi bersama. Okay, ada apa nak tanya? Kita dah habis untuk modul 1 tuan-tuan dan puan-puan, pelajar semua. Okay, ada apa-apa nak tanya? Untuk kita punya ni, lepas ni cikgu-cikgu dan juga pelajar boleh masuk ke GC masing-masing ataupun cikgu boleh buat Google Chrome pula. Maksudnya boleh buat Gmeet masing-masing lah untuk buat dengan pelajar. Ingat pastikan berdasarkan program masing-masing bukan ikut pada modul kita tadi Modul kita tadi untuk pembelajaran sahaja. Okay, ada apa-apa nak tanya? Ustaz. Kita akan habis pukul 10.30, kita ada 15 minit lagi. Ustaz. Okay? Ustaz. Okay. Boleh, Akak. boleh sentuh sikit kot macam mana kita nak adjust center, nak bold. Betul. Nak Yang tu saya tunjuk kita ada masa sikit. Kalau ada nak tanya yang lain, itu je lah Yang cikgu-cikgu lain ada nak tanya tak? Ataupun pelajar-pelajar ada nak tanya tak sepanjang kita punya kelas ni? Kita punya ni, bengkel. Kalau tak ada, saya akan tunjukkan trik sikit tu lah. Okay, kita tengok balik kita punya worksheet tadi. Okay, kita tengok kat try to tadi. Okay, so kat sini kita ada beberapa yang kita boleh tengok kat sini lah. Okay, first kali yang biasanya kita akan guna wrap text. Okay, bila kita tengok tadi, kita punya tulisan ni tak nampak tau. Contohnya macam LO number ni ataupun invoice ni, dia tak nampak. Maksudnya dia dah tertutup dengan G105. Betul tak? Betul tak pelajar-pelajar ataupun ni? Betul kan? Betul. Nampak. Okay, so macam mana kita nak kasih invoice ni boleh nampak? Okay, so kita klik ni, kemudian kita wrap text. Wrap text di sini, okay, dia akan keluar invoice number. Nampak tak? Dia akan masuk, benda ni akan nampak lengkap. Begitu juga LO ni. Kita wrap text. Okay, so dia akan nampak. Kalau kata kita kenapa tak cantik pula sebab dia ada dua macam ni kan? Kita boleh besarkan line ni supaya dia nampak cantik dah. Satu line. Kita boleh kecilkan balik kita punya yang ini. Okay, yang ini pun boleh kecilkan balik. Okay, boleh dapat iaitu satu. Pembelajaran pertama iaitu wrap text. Okay, kemudian macam Cikgu Aizah cakap tadi, kita nak tengah-tengahkan kasih cantik sikit lah macam dia ke kiri, ke kanan dan sebagainya. Okay, contohnya kuantiti kan. Okay, kuantiti ni dia ke tepi betul. Okay, kita nak dia ke tengah. Okay, untuk yang line yang ni kita nak semua tengah. Okay, dia nak tengah-tengah. Okay, so kita ambil kat sini, center kan. So center content. So dia akan tengah lah. Dia akan tengah-tengah dalam sel tu. Okay, kita akan center content. Kalau kata kita nak juga ke tepi, kita akan klik yang inilah. Okay, kalau kita nak tengah, kita ambil yang ini. Kemudian kita ada juga yang ini, middle align. Kalau kita dalam keadaan dia besar, contohnya macam ni, okay, computer club ni, kan computer club ni dia besar kan. So kita nak letak dia sebagai middle align, so dia akan letak tengah macam tu. Nampak tak? So dia tak tengah, dia macam ni dia tak cantik kan.
Tak cantik pula. Okey, kita nak letak dia middle align. So dia duduk tengah-tengah di sini. Walaupun dia punya border ada maksudnya dia punya sel tu besar, so biar dia duduk tengah-tengah. Cantik sikit macam tu. Okey, clear tak? Okey, tu ada beberapa lah yang boleh mungkin boleh explore banyak lagi kita boleh explore lagi, tapi itu antara yang penting yang boleh saya tunjukkan. Merge center dan sebagainya, ini semua kita boleh explore nanti. Ni bahagian formatting bahagian ni bukan bahagian formatting, ni standard bar. Yang ini bahagian formatting. Formatting ni dia akan banyak lah, dia akan auto sum, fill, clear, sort dan sebagainya. Untuk sort dan filter ni, find and select ni biasa digunakan macam saya biasa gunalah benda ni kan. Sebab kadang-kadang bila kita buat data ni memang kita guna find and select, sort and filter ni memang sangat-sangat penting. Nak tunjuk juga ke yang tu ke macam mana? Ataupun tak perlu dulu? Yang ni buat yang basic je lah dulu. Okey. Kita buat yang basic dulu kan. Nanti kan kita campur-campur dengan yang ni kan keliru pula. Okey, ada apa-apa nak tanya lain tak? Ataupun cikgu-cikgu lain boleh tambah juga kalau nak tambah. Cikgu Fakrudin ada kat sini, cikgu Puan Azizah pun pakar juga tu Excel kan. Okey ke? Ustaz, saya nak tanya sikit. Boleh. Okey, lepas ni kita buat dengan pelajar dekat Meet kita masing-masing guna data program masing-masing. Betul. Lepas tu kita save dan kita tunggu modul 2 untuk seterusnya hari Rabu lah ya? Ya betul. Okey, Untuk faham. hari Rabu nanti. Kita akan guna data tu untuk kita buat tau. Maksudnya hari Rabu nanti tu kita ajar dulu, kemudian akan kita akan sambung penggunaan data yang program masing-masing tu untuk create dia punya presentation nanti tu. Okey. 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 Ustaz nak tanya. Okey. Dia punya list tu masih sama yang nak ikut. Ada invoice, ada customer name, apa semua tu follow je. Cuma tukar nama KV. Yang itu standard on invoice. Kalau kata kita nak follow itu lagi baik lah. Kalau kata kita nak buat penambahan pun boleh, tak ada masalah. Tapi basic yang itu mesti ada lah. Oh, jadi kita follow yang inilah, ikut dekat modul je lah tukar nama je lah. Cuma item tu kita akan tukar lah. Maksudnya item, contohnya kita mungkin ikut barang komputer kot kan, untuk belajar komputer. Kalau hospitality mungkin dia akan barang-barang makanan ataupun barang-barang untuk masak dan sebagainya. Ataupun perkhidmatan-perkhidmatan dia lah dia sediakan. Sebab invoice ni kita sediakan untuk customer lah. Untuk customer kita. Sebab tu dia penting dalam perniagaan untuk Excel ni. Sebab tu kadang-kadang yang PIBG cakap sebagainya, pelajar-pelajar kita perlu menguasai silibus sedikit Excel ni supaya dia boleh apply dalam bila dia nak membantu dalam perniagaan suatu syarikat. Sebab dia nak kena buat invoice dan sebagainya. Kalau dia buat invoice guna Word, dia memang ada masalah sikit lah. Sebab dari segi pengiraan, sum dan sebagainya, takut salah total dan sebagainya. Kalau dah banyak barang tu, kalau kita bukan buat total sum dan sebagainya, bukan sistem yang total, takut kita total pakai salah kan. Macam tu je lah. Dan dia lebih mudah lah. Nanti kita adalah beberapa trik lagi kita boleh buat. Nanti kita boleh 1, 2, 3, 4 nanti kita just tarik je, dia akan ikut je format dia. Macam tu lah. Okay? Okay, ada apa-apa lain sebelum kita berakhir kelas kita punya ni perkongsian? Boleh color-color dia punya tu sebenarnya kalau ikut pada creativity. Mungkin macam Ustaz kata tadi, kita akan rasa sekejap je untuk bengkel pukul 11 sampai pukul 1 ke orang rasa sekejap je untuk nak buat template yang kita baru belajar ni. Okey, guru-guru mata pelajaran bolehlah cari alternatif untuk buat yang template lain. Contohnya senarai nama pelajar ataupun template untuk buat jadual macam yang saya buat tu, cuba buat. Betul. Yang kita kongsikan jadual bersepadu tu. Cuba buat macam mana. Okay, jadi bila kita dah buat, ada benda yang kita tak tahu ataupun kita tak dapat nak selesaikan, kita kongsi besok. Macam mana kita nak buat. Jadi bila kita buat, kita tahu apa yang kita tak tahu.
Jadi senang besok kami ataupun Ustaz Syafarin terangkan macam mana nak dapat apa yang kita tak tahu tu. Kalau kita tak buat, kita tak tahu apa yang kita tak tahu kan. Jadi kita boleh tahu kita setakat mana yang kita dah tahu dan apa yang kita nak tahu lagi. Itu kita punya tujuan Excel ni lah. Sebab kalau kita nak completekan untuk semua, Excel ni dia luas, ceritanya panjang, banyak. Jadi kita apa kata kita ambil apa yang kita nak tahu. Itu lagi mudah kita nak nak touch up ataupun kita nak sampaikan. Sebab kita ni memang tahu tapi kita tak tahu apa yang kepakaran yang sepatutnya Excel nak diberikan pada, sebab kita bukan tenaga pengajar Excel yang sebenar-benarnya. Kalau orang yang memang dia master dalam Excel ni dah tahu untuk mengajar, dia tahulah apa dia punya modul-modul selepas ni dan ceritanya panjang lah, bukan ceritanya 2 hari untuk nak habiskan Excel ni. So kita tengok apa keperluan kita yang kita nak tahu. Kalau nak cerita Excel ni memang macam-macam lah. Panjang. Dia sebenarnya modul kita ni pun untuk pengetahuan kita ada 9 tau. Yang ini kita hanya cover untuk 1 dan 2 saja. Ya betul. Kita nak dapatkan apa yang biasa kita nak guna ataupun biasa kita nak pakai. Jadi kalau siapa yang rajin explore balik, buat daripada modul 1, 2, 3 sampai 9 tu, hampir-hampir boleh jadi pakar Excel tu nanti tu. Tapi boleh buat sendiri sebab dia access sebenarnya untuk self learning sebenarnya. Jadi kita boleh self learning je. Sama-sama kita buat. Okay? Ada apa-apa lagi? Kita ada 4 minit yang berbaki. Kita ambil gambar sekejap, print screen. Nanti masa berbengkel nanti, kalau cikgu-cikgu kelas yang tak dapat nak bantu pelajar-pelajar, tak apa, boleh PM Ustaz untuk bantu ataupun Cikgu Din. Tak ada masalah. Kita ataupun sharekan Google Classroom tu pada Ustaz boleh masuk sekejap, loncat-loncat mana-mana Google Classroom. Okay? Okay, Ustaz nak ambil gambar? Boleh ambil gambar. Tapi kita ada ramai ni, kita ada 99. Maksudnya ada 99 peserta. Boleh masuk berapa? 49 je. Dalam ni kita boleh masuk 49 je. 49. Mana dapat je lah Ustaz. Oi, saya dapat. Boleh 9 ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 72 ada tak boleh masuk. 45. Tak apa. Okey, mana yang ada? Senarai nama kehadiran ada automatik masuk dalam email saya nanti. Ada boleh share lah tu. Okey, kalau tak ada apa-apa, tak ada apa-apa lagi Okey, boleh ambil gambar Ustaz. Okey, ambil gambar Okey. Jap. Okey. Tapi tak besarlah gambar sebab semua dah kecil dah, semua muka kita kecil je dah. Yang lain tak buka ke? Lain semua segan Allah. Peserta khusus kan? Okay, 1, 2, ya. Okay. Okay. Baik. Okay, yang Ustaz record pun nanti kita boleh share tu. Sekejap cikgu Fakurin ada call ni ke siapa Assalamualaikum. Rasanya dah tak ada ni. Cuma pesanan untuk modul 1 ni kita dah selesai. Tapi untuk buat nanti boleh je cikgu-cikgu tolong explore modul 2 sekali lah. Supaya esok tinggal tanya-tanya soalan dan sebagainya lah. Tapi saya akan mula daripada mula jugalah Boleh ni. Okay, kita jumpa pada hari Rabu insyaAllah. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Okay, Ustaz. Nanti masuk kelas masing-masing mengikut slot pukul 11 sampai pukul 1. Okay, terima kasih semua. Okay, terima kasih semua.
Masih Ustaz. Sama Cik Den. Boleh explore daripada modul 1 sampai 9. Self learning. Okey, boleh dengar suara cikgu bukan. Stop recording So saya stop recording. Kalau yang grup-grup masing-masing tu nak record pun boleh, okay? Record grup kumpulan masing-masing, okay? InsyaAllah jumpa hari Rabu.